engineering dah tepu ataupun dah biasa orang bincang engineering, orang selalu apply terus dah. Teknologi ni tiba-tiba ada untuk perkembangan kita, tapi macam dah hilang, gone macam tu je. Dia bukan mengimpact pada orang Islam sahaja, tapi di barat sendiri mereka menghadapi krisis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Muhammad Afif Bashir Syukur. Alhamdulillah, mungkin ramai yang tertanya di kalangan viewers kita, di manakah hilangnya bedah fikir yang boleh dikatakan sebelum ni aktif, membedah beberapa buah buku yang menjadi kehendak, keperluan orang nak baca, semua tiba-tiba hilang dalam tempoh masa yang lama. Tapi kali ini kami datang kembali, kami hadir kembali dalam satu sesi yang lebih santai. Mungkin sesi-sesi yang orang nak dengar sekarang, sesi-sesi podcast, sesi-sesi yang awak pergi ke mana je, awak boleh dengar apa yang kami bincangkan hari ini. Dan hari ini saya tidak kesorangan. Saya bersama dengan salah seorang kita punya penyelidik di Pusat Kajian Pemikiran pada Abad Umar, iaitu saudara Amirul Ashraf. Saya Muhammad Amirul Ashraf. Okay, jadi Cik Amirul Ashraf ni saudara Amirul Ashraf ni akan membahaskan ataupun secara santai lah, kita bukanlah bahas, kita bedah buku lah, bincang borak-borak ringkas. Satu buku yang menarik lah di tangan. Buku yang menarik yang di sini dia tulis, kalau dekat tangan saya ni, kalau kamera dapat nampak, iaitu 1001 Inventions yang ditulis oleh Salim Al-Hassani. Buku ni kalau dekat sini dia diterbitkan oleh National Geographic lah, tetapi ada beberapa juga terbitan-terbitan lain yang mungkin anda boleh baca, dan ini adalah the third edition. Dan benda yang menarik, kalau saya tengok dekat dalam buku ni, dia ada membahaskan beberapa perkara lah yang mungkin kita akan keluarkan satu-satu, yang berkaitan dengan chapter-chapter dia berkaitan dengan home, school, market, hospital, town, world. Dan saya rasa benda ni ada satu benda yang begitu menjadi bualan pada orang hari ini, iaitu di manakah dan apakah signifikannya buku ni dah nak dikeluarkan sekarang. Sebelum ni orang selalu kata dah ada dah buku-buku pasal teknologi, pasal perkembangan satu tamadun dari itu dan ini. Jadi kenapa baru-baru boleh katakan dalam era milenial ni nak keluar lagi buku-buku macam ni? Ini satu soalan je. Jadi terima kasih kepada saudara Afiq lah. Jadi kita pilih buku 1001 Invention ni untuk dibincangkan. Dia satu sejarah yang menarik oleh Salim Hassani. Salim Hassani dia bukan seorang doktor dalam bidang engineering sebenarnya, mechanical engineering. Tapi dia tercetus untuk menulis tentang penciptaan atau inovasi dunia Islam ni. Dia ditanya oleh profesor dia, Salim, kat mana sebenarnya? Do you know where is the engineering history 600 years atau 1000 years of history of engineering before? So dia dalam sejarah Eropah sendiri macam tiba-tiba hilang, tiba-tiba ada sekarang. Macam mana tiba-tiba datang engineering? Kita bila pergi dia jadi dia tertanya dan dia tertarik dengan persoalan oleh profesor dia lah atau sahabat dia tu. Jadi bila dia daripada situ dia mula tercetus untuk study ataupun untuk lebih mendalami. Selain bila bincang, sebab dia dah nampak engineering dah tepu ataupun dah biasa orang bincang engineering, orang selalu apply terus dah. Tapi betul. Sebenarnya dia nampak ada satu sisi dalam sejarah dia sendiri sebagai seorang Muslim, ada sejarah yang panjang dan lampau yang hilang gelap dalam sejarah kita ni. Maksudnya kalau kita tengok sekarang dalam silibus-silibus pun, kita masih lagi sebenarnya susah nak keluar daripada rangka pemikiran ataupun idea-idea sains ataupun inovasi yang kita kata sekarang ni bagi mereka tak bermanfaat lah. Tak kata buat apa nak tahu tentang mereka ni kan. Jadi Salim Hassani dia menulis buku ni, 1001 Invention ni, dan juga daripada permasalahan itu dia menulis lagi tentang, dia buat satu website nama Muslim Matters atau Muslim Heritage tak silapnya. Dan juga dia buat pameran-pameran, CD pameran satu dunia dengan kerjasama National Geographic. 1001 Invention nama dia. Cuma tadi waktu saudara Amirul Ashraf ada tengah bercakap tadi, ada satu benda
saya rasa benda yang saya tertarik lah, iaitu dikatakan bahawa ada satu period ni tiba-tiba yang menyebabkan teknologi ni tiba-tiba ada. Maksudnya ada satu zaman tu tiba-tiba dia hilang, and then dia tiba-tiba ada. Adakah hilang tu membawa maksud sejarahnya tak dikupas lagi ke, ataupun ianya menjurus kepada adanya berlaku satu-satu event yang menyebabkan hilangnya benda tu ke, ataupun bagaimana sebenarnya yang cuba bawakan? Jadi betul, satu benda yang menarik. Kalau kita tengok dalam persejarahan barat ataupun persejarahan sains yang sedia ada, kebanyakannya akan mula membahas dari sudut bagaimana Copernicus ataupun Galileo membahas tentang theocentric ataupun heliocentric punya idea yang merevolusi sains mereka. Tetapi kalau kita tengok bagaimana 5 ataupun 600 tahun sebelum tu lagi sebenarnya, sebab diorang ni menulis pada abad 1400, 1500, 1600. Mana pergi sebelum daripada 1000 tahun sebelum tu? Mana pergi zaman-zaman sebelum tu? Pengiktirafan tu tidak ada. Yang mana tak pernah diangkat. Benda tu dah ada dah sebenarnya. Pembahasan tentang geocentrik atau heliocentric, perbahasan dunia, bagaimana adakah matahari berevolusi di sekeliling bumi, ataupun bumi yang berubah di sekeliling matahari, yang berorbit di sekeliling matahari. Benda tu dah ada dah sebenarnya. Dan daripada situ kalau kita tengok sejarah sekarang pun, dia bukanlah tidak mengiktiraf, tapi kurang mengiktiraf ataupun kurang melihat kepentingan sains yang ataupun kita sains tabii yang terhasil daripada dunia Islam sendiri. Jadi itu satu permasalahan yang berlaku kepada kita pada masa kini. Oh, jadi kiranya orang Islam adakah jadi masalah benda tu, adakah sebab orang Islam sendiri tak acknowledge? Ya, yang pertamanya orang Islam sendiri pun tidak mengetahui, ataupun kita panggil ada historical amnesia lah, ataupun dia ada satu masalah ingatan tentang dia punya sejarah sendiri, ataupun siapa dia daripada masa dahulu. Jadi dia tahu dia dah ada sekarang di dalam era moden dan sebagainya, dan dia tahu inovasi-inovasi ni datang lah, dan dia tahu dengan hasil-hasil saintifik boleh menghasilkan inovasi-inovasi dan sebagainya, dengan ilmu-ilmu ilmu alat saintifik dan sebagainya, rational ataupun scientism dan sebagainya. Jadi itu adalah satu permasalahan yang besar. Jadi buku Salim Hasani ni daripada awal dia nak cuba gambarkan betapa ada satu besarnya satu era daripada 500 ataupun 600 lah, daripada mulanya datang Islam sehingga 1600 atau 1700 yang mana bermulanya Eropah punya Renaissance dengan Enlightenment. Jadi dia datang dan pada zaman itu dia nampak adanya inovasi-inovasi yang menjadi kesinambungan ataupun menjadi rujukan sebenarnya oleh orang Renaissance ataupun orang Enlightenment. Okay, macam orang saya selalu dengar orang kata sains dan teknologi sekarang takkan ada kalau tak diambil daripada tamadun Islam dulu. Betul. Itu pun biasanya orang akan sebut macam itulah. Pertama dia tak ambil daripada tamadun dahulu ke dan sebagainya. Jadi itu pun yang menjadi kita kata perbahasan jugalah yang boleh kita bahaskan juga pada kali ini. Adakah perkara tersebut benar, yang mana kita hanya menerima begitu saja, bahawa dia ada 3 lah. Maksudnya kalau kita nak bahas kat sini dalam buku ni juga, iaitu adakah kita akan bahas, kita lihat pencapaian hari ini adalah hasil daripada orang Islam, ataupun menolak terus seperti yang berlaku di Barat, ataupun juga dalam masa sama ada jalan yang ketiga, iaitu kita faham dulu dari mana datangnya idea sains. Adakah sains Islam tu ada, ataupun bagaimana Islam melihat sains. Itu ada 3 benda lah yang kita boleh bahas di sini. Okay, menarik. Jadi saudara Amirul Ashraf, saya nak tanya jugalah apa lagi yang boleh kita come out kan dalam sesi kita kali ni daripada buku ni, yang rasanya memang orang kena baca lah buku ni untuk pemahaman dan juga pengetahuan masyarakat pasal buku ni. Tadinya bagi saya lah, untuk lebih tahu tentang buku ni, untuk memahami buku ni, dia perlu faham dulu tentang apa itu sains, apa itu teknologi, dan apa itu inovasi. Okay. Jadi 3 benda yang berbeza lah. Mungkin dia inovasi itu adalah hasil lah daripada ilmu sains sebagainya. Tapi dalam masa sama
dia teknologi dan sebagainya hasil daripada sains-sains tu ataupun ilmu-ilmu sains yang mana membentuk inovasi-inovasi baru. Kalau kita tengok dalam dunia Islam, kita pergi kepada satu era iaitu lebih kurang abad 700-800 bila dia mula membuka Granada, Spain dan sebagainya. Lahirnya tokoh-tokoh seperti Al-Jazari. Okay. Al-Jazari, adik-adik Banu Musa. Kalau kita tengok architecture sendiri pun dalam Cordova sendiri, bangunan Cordova tu sendiri di Spain, yang mana adalah hasil-hasil inovasi ataupun teknologi Islam. Dan kita tengok sekarang ni, kita tahu silinder dan sebagainya, silinder kereta dan sebagainya adalah hasil daripada era zaman tersebut. Yang mana mereka antara yang awal menghasilkan dia kata-kata sebagai silinder tu, idea 6 pump silinder dan sebagainya. Dah buat dah di zaman itu. Okay, kalau macam apa tadi yang di-highlightkan oleh saudara Amir Ashraf, bila perkembangan ataupun titik mulanya perkembangan teknologi zaman Islam ni waktu bermulanya daripada zaman Granada? Dia bukanlah bermula daripada Granada, tapi banyak hasil-hasil tu start dengan di Abbasiyah dan Granada lah, di era yang sama lebih kurang. Sebab Granada ni adalah di zaman ataupun Muslim di Spain, Andalus, lebih kurang di zaman-zaman Abbasiyah. Maksudnya zaman yang sama yang berebut. Mereka tengah sebenarnya kalau kita faham pun sejarah pada zaman tu, mereka berlumba-lumba. Abbasiyahnya nak bangun, Umayyah ataupun kerajaan di Andalus pun hendak membangun siapa yang lagi kuat dan sebagainya. Jadi macam kalau sebelum era tu, contohlah macam kerajaan Bani Umayyah kan, waktu tu titik ataupun bibit permulaan kepada research berkaitan dengan benda ni tu dia dah mula ke? Ya, dia dah bermula dari segi maknanya penghasilan metod penghasilan ilmu-ilmu tradisi saintifik tu dah bermula di zaman tersebut. Yang mana kalau kita tengok penulisan-penulisan, kalau tengok pergi sebelum daripada Al-Biruni ke dan sebagainya, dah mula awal-awal lagi dah hasil macam mana apa itu berkenaan alam, berkenaan apa itu falsafah alam, secara falsafahnya dah bermula di zaman-zaman tersebut. Jadi bila dah pergi kepada zaman Andalus ataupun zaman Abbasiyah, ni dah mula kepada penghasilan inovasi-inovasi. Seperti kalau kita tengok contoh kisah Al-Khawarizmi, tak silap saya, beliau mula menemukan optik atau sebagainya cahaya dan sebagainya itu hasil daripada dia dipeminta oleh Sultan sebenarnya untuk membina satu empangan. Empangan besar. Tapi bila dia pergi, mula-mulanya dia kata dia boleh buat. Dia boleh dengan yakin boleh buat. Tapi kalau dia tak berjaya buat, dia boleh kena bunuh. Dia boleh kena kacung lah. Tapi bila dia pergi, dia lihat sendiri betapa besar dan dahsyatnya, bukan besar projek tu yang mana bagi dia sebenarnya tak boleh nak buat. Jadi dia berpura-pura hilang akal. So bila dia hilang akal, Sultan pun lepaskan dia bukan lepas, dia dikurung dalam rumah sahaja. Dia tak dibunuh lah. Tapi bila dalam ketika dia ditahan di dalam rumah, dia mula melihat alam tu secara dia mula nampak cahaya yang mana ada pantulan dan sebagainya. Daripada situ lahirnya cara dia nak berinteraksi dengan sains tu, macam mana alam tu dia boleh nak menscientifickan method tersebut di zaman. Jadi dalam buku Salim Hasani tu, bila pada bab yang pertama yang bincang tentang rumah, apa yang berlaku inovasi dalam rumah. Kalau kita tengok sekarang ni, dalam rumah kita bayangkan di dunia Islam tak ada inovasi. Dalam rumah kita bayangkan rumah-rumah sekarang lah. Rumah, kalau orang bayangkan Arab ni rumah kosong, tak ada kata apa, dibayangkan seperti miskin ataupun dibayangkan dengan sangat kata apa, daif lah. Kira tu daif. Ada pun macam sofa-sofa yang kecil-kecil bawah tu dia badan atas lantai. Badan atas lantai. Tapi kalau secara besarnya ataupun inovasinya, Islam antara yang mula menyusun di zaman Islam lah, menyusun cara makan.
Sepertinya kalau kita sekarang ni ada appetizer, ada main, ada dessert. Itu adalah 3 course meal yang dianjurkan oleh di zaman Islam. Jadi Islam yang bermula inovasi tersebut. Jadi contoh lain, cara menggunakan inovasi air untuk kebersihan rumah dan sebagainya, ataupun ada kita sekarang tengok apa dipanggil Turkish bath, hammam dan sebagainya, pun bermula di zaman Islam yang mana melihat kebersihan tu penting. Yang mana kenapa adanya aliran air dalam bandar, tengah-tengah bandar, bukan air longkang, air bersih. Air bersih di tengah-tengah jalan untuk bagi haiwan minum. Oh, di tengah-tengah jalan? Di tengah-tengah jalan. Maksudnya laluan-laluan orang. Sebab sekarang ni kita pun tengah-tengah jalan tu air pun air longkang. Kita tak boleh minum. Kalau kita tahu tak boleh minum. Ini adalah air yang boleh diminum. Oh, okey. Kadang-kadang bukanlah tengah-tengah longkang tu yang betul. Itu untuk haiwan. Tapi untuk orang, dia ada laluan dia, ataupun ada air minuman, air macam air pancut kecil lah. Dia minum, orang minum di tepi jalan. Jadi itu adalah satu contoh inovasi di rumah, yang mana dia merubah cara, sebab orang Islam pentingkan kebersihan. Bila pentingkan kebersihan, dia perlukan kepada inovasi untuk menjaga kebersihan. So bila dia pergi Salim Hasani, dia menceritakan tentang inovasi tersebut. Dia membayangkan kenapa orang-orang saintis Islam di zaman tersebut melakukannya. Dia mengejar satu perkara yang dia kata amal soleh. Kita sebut amal soleh ni, kita bayangkan amal soleh ibadat di surau, tapi mereka melihat inovasi ataupun contribution dia kepada umat ni adalah satu amal soleh. Yang mana dia bekerja-kerja lah, semua orang bekerja untuk melakukan amal soleh itu dalam. Sebab kalau kita tengok buku-buku seperti ada satu Al-Khazini, dia tulis tentang apa itu keadilan dan kenapa ditulis, walaupun buku tentang imbangan air ataupun balance of water, inovasi balance of water, tetapi di permulaan buku ni menceritakan tentang mengapa pentingnya amal soleh, mengapa dan apa yang diusahakan ni adalah satu amal soleh untuk keadilan Allah. So dibayangkan zaman itu satu bentuk saintifik yang sangat advance daripada di zamannya lah. Jadi lepas kita dengar tentang amal soleh dalam teknologi, perkembangan teknologi dan sebagainya, saya rasa satu benda yang lebih dan wajib kita kupas lagi, sebab benda ni macam tergantung sikit. Tapi disebabkan masa kita mencemburui, jadi kita rehat dulu seketika. InsyaAllah kita bertemu lagi selepas ni. Stay, jangan ke mana-mana. Perpustakaan Peradaban Astaka Fikir telah beroperasi lebih daripada 2 tahun. Sehingga ke hari ini, ramai daripada kalangan kanak-kanak, para pelajar, mahasiswa dan juga masyarakat awam hadir ke perpustakaan ini. Namun, wujud satu permasalahan utama, iaitu ruangan yang begitu kecil. Kami memerlukan anda semua untuk membangunkan perpustakaan peradaban ini bagi menjamin keselesaan para penuntut ilmu di perpustakaan ini. Kami menyeru anda semua untuk turut serta membangunkan perpustakaan peradaban ini untuk masa depan yang lebih cerah kepada anak-anak kita. Ayuh menyumbang ke Perpustakaan Peradaban Astaka Fikir. Okey, baik. Terima kasih kerana terus stay dengan Bedah Fikir kali ini. Kita telah kembali semula untuk round 2 untuk sesi bedah buku kita kali ini. Dan kalau kita ingat sebelum kita berehat tadi ada satu soalan tapi dia bermain lah dalam fikiran saya sendiri bila saudara Amirul Ashraf ada highlightkan tentang amal soleh tau. Itu satu benda yang besar lah dekat dalam perkembangan teknologi dan sebagainya dalam tamadun Islam. Cuma ada satu benda yang saya tertarik adalah apa sebenarnya, ada sebagian orang lah dan saya sendiri pun bertanya soalan yang sama, apa beza sebenarnya teknologi dahulu dan teknologi sekarang, teknologi Eropah, teknologi Islam. Sebab teknologi is teknologi. Some people say like that. Macam contoh kan, saya duduk di atas contohlah, duduk di atas sebuah bangunan. Bangunan saya sama dengan bangunan yang terhasil di Eropah. Bangunan saya sama terhasil dalam tamadun Islam. Bangunan saya terhasil daripada tamadun Cina dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa yang boleh kita katakan tamadun Islam punya teknologi ini is much more better, ataupun sampai satu tahap yang boleh katakan wow, itu macam mana tu?
Jadi saya boleh jawab lah dengan benda tu. Bila tadi kata ada teknologi ni, teknologi dia akan kita bahasakan sebagai nilai ataupun free of value. Yang mana kita sebut sekarang ni idea scientism ataupun idea empirical, yang mana manusia melihat benda tu tiada nilai, ketiadaan nilai. Bila kita tengok zaman moden ni, dengan hasil ketiadaan nilai inilah yang lahirnya kita punya bentuk architecture yang kita kata tiada nilai kemanusiaan, yang tiada hilang kemanusiaan dari segi hilangnya kecantikan, beauty ataupun kita sebut design ke apa sebagainya. Hilanglah nilai-nilai cantik di situ. Maksudnya nilai apa itu cantik? Nilai estetika ke? Nilai estetik, nilai nilai cantik pada manusia, nilai cantik yang bermanfaat untuk manusia itu sendiri. Jadi bila dia develop ataupun bangunan-bangunan moden ke sebagainya, teknologi-teknologi, kita kena faham teknologi yang dihasilkan sekarang ni dengan pantas ni adalah hasil daripada Industrial Revolution, yang mana melihat manusia itu sendiri adalah sebagai satu produk dengan produksi, dengan kelajuan produksi, dengan kelajuan manusia ini boleh menghasilkan sesuatu output yang mana kitanya hanyalah akhirnya boleh ditukar, manusia ni boleh tukar beli, dia dijual, bukan istilah ni ditukar-tukar. Okay, manusia macam modal lah. Jadi dia sebut sebagai modal. Manusia bukan sebagai modal je. Manusia itu sendiri adalah the engine of capitalism, industrial revolution, yang mana dia hanyalah kita kata menghasilkan lebihan-lebihan output yang laju tu. Kalau manusia ni tak boleh memberikan output laju ni, mereka tidak berguna bagi industrial dan sebagainya. Jadi itu kenapa teknologi kita bila berkembang laju, dia menjadi nampak secara luarannya nilai ataupun ketiadaan nilai, tetapi sebenarnya dia membawa nilai yang kita tengok sekarang, masalah-masalah bukan sahaja mental ke apa sebagainya, tapi juga masalah ketiadaan identiti manusia. Itu adalah hasil daripada masalah-masalah kefahaman teknologi ni, nilai dan sebagainya. Maksudnya kita menggunakan betul kalau dari segi teknologi itu sendiri, bila terhasilnya teknologi, kita boleh guna secara baik atau buruk, macam mana dia bermanfaat, buruk atau baik. Tetapi bila tengok cara penghasilan yang laju, yang production dan sebagainya, dia akan pergi kepada untuk memenuhi market atau memenuhi masyarakat punya, bukannya keperluan, tapi adalah kehendak consumer sahaja. So jadi dari segi beza atau apa sebagainya, beza daripada sains Islam ini sendiri. Sains Islam yang ataupun di zaman Islam yang mula metodkan sains, maksudnya Al-Khwarizmi, atau seingat saya Al-Khwarizmi ataupun Al-Biruni, yang mula sekali menghasilkan teknik method sains, kita panggil sebagai kajian macam ni, nak kaji empirical tu, empirical method dan sebagainya, ada variable, ada constant dan sebagainya, tu adalah mereka yang mula menghasilkannya. Tetapi di situ perbezaan dengan Barat adalah bila Barat ni dia mula melihat semua kebenaran hanya hasil daripada cara metod yang tersebut, cara metod yang empirical tersebut, yang mana selain daripada metod empirical dan yang terhasil secara material adalah tidak adalah bukan salah saja, dia adalah bukan kebenaran. Jadi dia di situ dia menghasilkan dua output yang berbeza lah. Dalam Islam dia menghasilkan output, kalau kita tengok kenapa hasil-hasil tinggalan Islam yang ada lah, dia memberikan satu kepada manusia pun satu benda yang unik, yang mana orang bila pergi kepada tempat Islam, tempat-tempat peninggalan Islam dan sebagainya, ataupun apa lagi hasil-hasil Islam yang ada, dia merasakan satu estetik pada jiwa dia. Dia terasa jiwa dia ada hubungan dengan perkara benda-benda teknologi ataupun sains tersebut. Okay, macam contoh kan, bila sebut pasal estetik tu, dia ada satu benda yang menarik perhatian saya, iaitu macam
setiap teknologi tu dia membawa nilai tempatan. Boleh katakan macam tu, membawa nilai tempatan. Kalau tanah Melayu budi lah. Ya, budi pada setiap tempatan tu. Pada contohlah macam bidang dalam persenjataan. Macam contoh dekat tamadun Islam, dahulu sebenarnya senjata tu saya tengok lah kan, dia tidak di-highlightkan untuk dalam konteks peperangan semata-mata. Macam tamadun Eropah, mereka kan membina setiap benda tu semua terhasil daripada tragedi mereka semua kan. Ilmu pemikiran mereka pun terhasil pada tragedi dan sebagainya. Jadi persenjataan yang mereka bina tu pun hasil daripada tragedi yang berlaku dalam kehidupan mereka. Jadi macam saya tengok dekat alam Melayu sebagai contoh, persenjataan dia tidak ketengahkan first kali untuk peperangan. Betul. Jadi diketengahkan tu dari sudut estetika. Sebab tu orang selalu, kalau kita jumpa macam contoh pandai keris, dia orang akan kata keris lok ni adalah sekian. Dia tak highlightkan dulu. Senjata tu adalah untuk senjata. Dia ada nilai estetik tu. Tapi kenapa sekarang, mungkinlah ada dia highlightkan dekat dalam buku ni. Jadi satu persoalan dia adalah, kenapa sekarang benda tu boleh dikatakan tidak ada ataupun semakin lama semakin hilang. Sebab benda ni adalah satu benda yang menarik dan perlu kita faham untuk perkembangan kita, tapi macam dah hilang, gone macam tu je. Yang menarik, kalau kita tengok kenapa hilang ataupun nilai estetik ataupun kecantikan tu sendiri, kita boleh tengok lah, ni disebut oleh Roger Scruton. Dia menyebut tentang kenapa culture ataupun budaya, bukan budaya saja, penciptaan sekarang ni telah secara teknologi, arkitekturnya huduh. Kerana dia kata huduh kerana ketiadaan, yang pertamanya ketiadaan nilai, secara kata falsafahnya, ketiadaan nilai diri, ketiadaan nilai modernity itu sendiri ataupun kita panggil sebagai modern. Dia tak ada nilai bukan sahaja moral, dia tiada nilai etik, dia tiada nilai ontologi pun sekalipun. Dia telah hilang hanya untuk masyarakat ni. Dia hanyalah nak dipercepatkan secara, kata yang penting ada ataupun wujud menara-menara ataupun mengikut nafsu mereka dan sebagainya. Nak bentuk sekian. Yang penting cepat. Yang penting nampak, dia panggil sekarang ni industrial design. Yang mana bila bentuk industrial design tu sendiri menghilangkan makna. Sebab bagi mereka penciptaan ataupun arkitektur tu adalah satu benda yang mengapa perlu ada makna, mengapa perlu ada nilai. Jadi bila perkara tersebut tiada, kita boleh lihatlah dari segi penghasilan arkitektur yang kita tengok sekarang disebut sebagai moden ini, ni hilang maknanya ataupun hilang kecantikan pada orang nak merasakan cantiknya perkara tersebut. Dia mungkin, kalau kita tengok seorang lagi ahli falsafah di zaman Perancis ataupun dia adalah seorang ahli falsafah England, seingat saya, Edmund Burke. Dia menyebut tentang satu buku, The Philosophical Inquiry into the Sublime and Beauty. Beliau menyebut tentang bagaimana perbezaan di antara sublime, iaitu kebesaran, dengan beauty, yang mana ada perbezaan besar. Yang mana kalau kita tengok sekarang ini, besarnya satu bangunan ataupun tinggilah pencakar langit ke bangunan-bangunan tinggi, kita mungkin merasa besar ataupun mungkin jiwa manusia kata, ada setengah orang kata itulah design. Tapi bagi setengah, sebenarnya dia adalah satu kerasaan, dia rasa besar sahaja tanpa adanya makna cantik. Dia rasa besar. Macam mana kita lihat satu gunung, tapi gunung dia sendiri, gunung pun kita akan rasa satu rasa yang berbeza. Kita akan rasa adanya sublime dan ada jenis rasa beauty tu, beautiful. Tapi pada bangunan-bangunan ni kita hanya rasa satu, dia akan mengusik jiwa kita dari segi besar, tapi dia tak tapi dia tak memberikan nilai bukan sahaja cantik, tetapi cantik pada manusia-manusia yang boleh mendapat manfaatnya. Tapi macam kalaulah kita nak katakan bahawa kenapa boleh saya katakan permasalahan ini berlaku, puncanya disebabkan daripada kedatangan
ataupun idea ini dibawa oleh Barat ke negara kita ataupun ke negara-negara lain lah. Tapi kalau saya tengok balik tamadun-tamadun Barat selepas daripada waktu zaman Renaissance dan sebagainya, waktu zaman Enlightenment dan sebagainya, mereka sendiri dah mengenengahkan tentang nilai estetik bagi budaya mereka. Tapi kenapa tiba-tiba hari ni macam dia ada satu titik di mana dia macam terus hilang? Jadi macam mana tu? Dia, kita sebut terus hilang adalah hasil daripada lepas kita sebut zaman abad lepas romantisme dan sebagainya lah. Dan akhirnya bila datang modernity itu sendiri, dia memberikan impak kepada semua. Okay. Modernity dia bukan mengimpact pada orang Islam sahaja, dunia Islam dan sebagainya. Tapi di Barat sendiri mereka menghadapi krisis tersebut, krisis modernity ni dan postmodern, yang mana kehilangan kebenaran dalam semua makna. Jadi bila mereka membuat dalam ilmu mereka sendiri, hilangnya makna kebenaran dan hilang makna sesuatu benda itu. Apa makna mereka membina, apa makna mereka melakukan perkara-perkara tersebut. Mereka tidak mencapai makna tersebut dalam melakukan sesuatu pembinaan, dalam melakukan sesuatu perkara. Sebab bagi mereka yang penting adalah untung dan keuntungan, dan akhirnya exploit mereka pada alam itu adalah hasil daripada mereka punya kehendak, nafsu ataupun ketiadaan makna dalam jiwa mereka. Okay. Jadi satu benda yang boleh katakan cukup menarik lah kalau kita bedah buku ni dalam usaha untuk kita memahami sebenarnya teknologi ni bukan sekadar satu teknologi saja. Sebab selalu orang kata teknologi ni sama je. Apa yang berlaku di Barat, apa yang berlaku di Timur, apa yang berlaku di negara-negara lain, itu adalah sama. Jadi saya rasa satu keperluan lah, bukan saja kita bedah, tetapi kita terus membaca buku-buku seperti ini untuk perkara-perkara yang kita ketengahkan tadi kita perolehi dan kita dapat implementkan dalam kehidupan kita. Jadi saya rasa itu saja untuk sesi bedah fikir kita kali ini. InsyaAllah pada sesi-sesi yang akan datang, akan beberapa episod lagi, kita akan bedah buku-buku lain dengan panel-panel yang berbeza dan juga tajuk-tajuk yang berbeza untuk para penonton kita yang masih setia dan terus akan menyokong kita untuk sesi-sesi yang akan datang. Jadi sekian saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.